بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Arsyad. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki kita kan. Okay guys, pada setiap malam-malam seram kita akan ada bawa tetamu jemputan. Okay Syad, tetamu kita siapa malam ini? Tetamu kita ni ada satu panggilan daripada tetamu ni kita panggil sebagai bonda tak silap kan, gelaran dia. So kita pun nak simpan identiti rahsia dia lah kan, supaya tak payah orang ramai kenal sangat kan. So sekarang tu macam biasa, korang jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, untuk semua yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. And then korang juga boleh join kita punya family Santai Chill dengan hanya RM5 sebulan sahaja. Okay, kita pula tak nak buang masa Syad. Sebelum tu kita perkenalkan diri dulu, Bunda. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum semua. Kenalkan saya dengan panggilan Bonda. Sekarang ni saya berada di Sarawak. Berasal dari Semenanjung, Melaka. Oh, Melaka. Melaka, tapi dah menetap lama lah di Sarawak. Dah 11 tahun di Sarawak. Melaka. Dan Bonda, ya? Melaka dekat area mana dulu lahir? Melaka di Melaka Tengah. Okay. Melaka Tengah. Bonda ialah seorang usahawan, juga konsultan dan advisor, dan kadang-kadang Bonda menjadi penulis jemputan untuk beberapa majalah lah. Okay Syed, tetamu malam kita ni bukan biasa-biasa orang ni. Betul, orang corporate. Dia terlibat dengan banyak orang kata kerja-kerja yang ni lah, hebat lah. Betul. Okey Bunda, kita pun tak nak buang masa Bunda, teruskan kisah seram pertama Bunda. Okey. Bunda ni diberikan ujian oleh Allah, di mana kadang-kadang hijab mata Bunda dibuka dari kecil hinggalah dewasa. Sampai satu masa Bunda terpaksa minta usahakan untuk hijab Bunda ditutup. Tapi untuk sementara lah, sekarang masih terbuka lagi lah, tapi tak seperti dulu. So Bonda sepanjang ni pengalaman Bonda, banyak Bonda mengalami peristiwa seram, aneh, misteri yang kadang-kadang ni boleh buat mental dan emosi ni rasa sangat penat. So jadi hari ni Bonda nak berkongsi kisah Bonda dan keluarga Bonda ketika kami sekeluarga berpindah tinggal di rumah sewa yang Bonda panggil rumah sewa angker. Okey. Rumah ni, ketika kejadian ni berlaku, kisah ni berlaku, Bonda berusia 13 tahun dan pada awal tahun 90-an. Ayah Bonda adalah seorang tentara tentera. Sebelum ni Bonda di Seremban dan berpindah ke Johor lah, di satu perkampungan di Segamat Johor. Dan masa tu bukan macam sekarang. Sekarang nak cek rumah sewa senang. Dulu nak cek rumah sewa memang kena tanya dari mulut ke mulut. Jadi cari-cari tak jumpa. Last jumpa satu rumah, dan rumah ni
berdekatan dengan rumah arwah atuk, tapi rumah ni apa nak cakap ni, rumah ni ramai orang tak nak tinggal. Jadi bila ayah dapat tahu yang rumah ni tak ada siapa nak sewa, ayah just grab. Janji ada tempat tinggal. Buat masa tu lah. Janji ada tempat tinggal. Dan sewanya pun sangat murah. So, maka berpindahlah kami. Kami sekeluarga berpindahlah ke rumah tu. Angkat barang-barang pun tak banyak lah. Angkat barang, angkat yang penting-penting lah barang-barang. Dan sebelum bonda teruskan bercerita, bonda nak maklumkan yang bonda terpaksa rahsiakan lokasi rumah dan kampung demi menjaga sensitiviti pihak tertentu, terutamanya anak kepada tuan rumah dan pihak-pihak yang lain lah. Sebab itu akan melibatkan banyak pihak. Faham. Bonda cuma bercerita tentang pengalaman bonda sendiri dan keluarga sepanjang tinggal kat rumah tersebut. Okey, rumah ni adalah rumah kampung, berada di lereng bukit. Dan dia berada di bawah. Bonda ceritakan ni jadi senang masing-masing pihak sang kecil dan yang menonton dan mendengar ni boleh bayangkan keadaan rumah. Rumah ni memanjang ke belakang. Dia ada 4 bahagian. Bahagian utama atas, bahagian tengah 2 bilik, bahagian bawah adalah dapur, ruang makan, dan bahagian yang terakhir adalah bilik air. Dan bonda rasa dapur tau, sebab orang ikut kepada bentuk tempat tu, tuan rumah asal ni dimasak guna kayu api. Kan dulu kan ada para tempat orang dulu masak, letak kayu-kayu api, letak periuk apa semua, ada besi panjang tu kan. Ya. Jadi itu kawasan ni, tapi jadikan store lah. Masa mula-mula masuk kat rumah ni, sampai je kat rumah ni, bonda dengan adik bonda rasa macam dah tak best tau. Sebab bila sampai je kat rumah ni, keadaan rumah ni baik luar baik dalam nampak macam suram. Dalam rumah walaupun kita pasang lampu, buka tingkap, macam gelap. Macam gelap. Tapi kita dah pasang lampu daripada atas sampai bawah. Ikutkan waktu tengah hari sampai, kita buka tingkap. Tingkap tak ada langsir, tak ada tingkap tak ada tingkap pula jenis yang tingkap dulu-dulu yang jenis daun ni. Buka memang cahaya direct terus masuk. Tapi rumah tu still nampak seram. Nampak seram lah. So bonda ni ada satu habit pelik. Bonda kalau masuk kat mana-mana tempat, benda pertama bonda check adalah bilik air dengan tandas. So bonda terus ke belakang, bonda tengok bilik air dia memang bilik air zaman kita P. Ramlee mandi cuci mata je dulu. Atap zinc, dinding zinc, dan atap dia hampir separuh terbuka. Okey. Dan tandas dia pula jauh kat belakang. Bonda rasa dalam jarak jauh je 40 ke 50 meter. Dan bersebelahan dengan pokok buluh. Jadi memang jenuh lah kalau nak buang air besar tengah malam. Okay. Memang rasa, dan nak pergi ke tandas tu pun jalan memang tricky. Dia sebab dia berbukit turun ke bawah. Dan dalam rumah ni ada satu bilik asal. Bonda bagi bilik asal ni berada di sebelah kiri. Dan bilik ni masa kami sampailah rumah ni dalam proses pembersihan, bilik tu kami tak dibenarkan untuk buka. Sentiasa berkunci dan bermangga. Anak kepada tuan rumah ni dah masa pindah tu bonda ada terdengar dia cakap dengan ayah. Dia kata, abang tinggal kat sini, abang nak bersihkan rumah ni, abang nak buat apa, abang buat, saya izinkan. Cuma satu saja saya minta, bilik ni jangan dibuka. Bilik ni jangan dibuka. Tapi yelah, kita manusia, kita curious kan, kita nak tanya ada apa dalam bilik ni. Tak ada apa bang, barang-barang lama. Kata okey lah. So kita pun tak banyak tanya. Tapi bilik ni pelik Bilik ni ada 2 tingkap. Satu tingkap menghala keluar, satu tingkap lagi menghala ke dapur. Nak ke dapur ni dia kena turun lagi. Dia ada tangga batu, 7 anak tangga ke bawah. Rumah ni kalau Hafiz nak tahu, semua ganjil.
Macam mana? Bilangan tangga dia semua ganjil. Ganjil. Okey. Tangga 3. Mhm. Tangga atas, tangga daripada luar naik ke ruang tamu 5. Mhm. Tangga ke bawah ke ruang tengah 3. Mhm. Tangga ke dapur 7. Okey. Tangga ke dapur 7. So yang berbalik kepada bilik tadi, so bilik tu ada satu tingkap, dan buka tingkap ni memang nampak dari dapur lah. Tingkap sama juga tingkap daun. So pindah kat situ, habis semua gedebak-gedebuk kemas semua. Ayah pun kata, okey, jom kita tidur rumah atuk. Okey, bonda pun berangkutlah baju-baju, barang-barang sekolah semua. Sebab esok sekolah tidur dalam rumah atuk. Okey, hari pertama, okey, hari kedua, okey, hari ketiga, okey. Masuk hari 4, bonda dah fishy. Kenapa tak tidur kat rumah sendiri? Padahal kita dah pindah rumah, kenapa nak tidur rumah atuk? Kenapa mesti nak duduk rumah atuk? Kita kan dah pindah rumah. Tapi nak tanya ayah takut. Ayah ni garang, ayah bonda garang. Kalau tanya dia, salah tanya memang dapat full package lah. Okey. Askar, kalau tak nak tanya memang full package lah. Silap tanya memang full package. Tanya atuk, bonda panggil atuk perempuan bonda sebagai Tok Mak. Tanya Tok Mak tak nak jawab. Tanya pakcik tak nak jawab. Tanya arwah atuk lelaki pun, arwah seperti Tok Ayah pun tak nak jawab juga. Halo orang tua jangan campur, dia kata. Jadi hati ni panas lah. Apa hal ni, semua tak nak cerita kan. Lala tanya mak, pujuk mak. Mak ceritalah mak. Mak ceritalah. Mak pun rasa bersalah nak cerita. Lala mak saudara bonda, bonda panggil sebagai Mokda lah. Mokda ni adalah adik ipar kepada ayah lah. AKA BFF mak lah. So diorang ni memang ngam diorang. So pujuk-pujuk mak cerita, Mokda bonda pun bercerita. Sebenarnya rumah yang kami sewa ni kepunyaan suami isteri yang masa tu masing-masing berumur dalam tak silap bonda 60-an ke 70-an. Diorang ni ada 2 anak. Bonda tak nak mention lah lelaki ke perempuan. Yang tua yang kami berurusan tadilah anak yang sulung. Yang tua yang kami berurusan tadi tu, dia mulanya tinggal dekat luar, tapi sejak arwah meninggal dia tinggal dekat situ. Arwah mak bapak dia meninggal. Rasanya bapak dia meninggal dulu, baru maknya meninggal. So sejak dua ni meninggal dia tinggal, tapi dia tak tahan. Dia kata dia tak tahan, tapi dia tak beritahu kenapa dia tak tahan. Dia kata tak tahan bang. Abang nak tinggal kat sini, abang tinggal lah. Macam mana dia cakap tadi dengan ayah lah. So yang kedua, bonda tak pernah jumpa sebab dengar cerita lah daripada orang keliling, daripada jiran. Yang kedua ni memang tak pernah balik. Memang tak pernah balik rumah tu. Dan rumah ni, yang suami isteri yang tadi tu, yang 60-an 70, dalam umur 60-an 70-an tu, ada belaan 6 ekor saka. Allah. Okay. Yakni isterinya membela 3 ekor dan suaminya membela 3 ekor saka. Okay. Cuma belaan suaminya ikut pada apalah kalau tak silap yang bonda dengar, masa suaminya meninggal, memang susah nak meninggal. Jadi yang pertama ni kalau tak silap bonda hantu raya. Dia pasakkan, nak tahu dia pasak kat mana? Dekat tengah-tengah rumpun buluh yang betul-betul sebelah jamban tadi. Okay. Bayangkan kalau sakit perut tengah malam. Dia pasak tengah-tengah dekat situ. Maksudnya dia pasak tu pasak untuk memisahkan ke atau apa? Pasak macam orang tua-tua kata lah, masuk pasak ni macam istilah macam rantai dia, kurung dia kat situ. Kan kalau kita tengok cerita-cerita jangan pandang belakang yang dia kata okey kau duduk kat sini, kau tunggu sampai jagung ni tumbuh dari pokok, tumbuh dari pokok maka terlepaslah kau. Lebih kurang macam tu. So dia letak dekat situ. Kat mana kedudukan dia, sama ada tengah-tengah ke, depan ke, tepi pokok buluh tu, Allah Alam bonda tak tahu, tapi bonda tahu kat situ lah tempat dia. Sebab bonda pernah nampak sekali dia dekat situ. Memang besar. Okay. Dan
Satu lagi bonda tak tahu apa cerita. Yang isterinya pula, satu adalah yang pertama yang berlari satu ni dia tak jelas tau, tapi dia nampak cuma bayang-bayang putih. Yang ni rajin berlari tau. Okey, minta maaf ni bonda gelak sebab dia berlari, kedudukannya macam mana nak cakap dia dia selalu yang kami nampak dia berlari, dia dalam kedudukan dia rukuk. Bayangkan dia tengah rukuk, tangan kedua belahnya dirapat dekat sisi kiri kanan. Dia rukuk, sambil tu dia boleh berlari. Dia berlari keliling rumah. Sebab rumah tengah ni dia tinggi tau. Kita boleh berdiri bawah rumah tu untuk parking motor ke, sidai baju ke. Dekat situ lah dia selalu berlari. Dan yang kedua, kepunyaan isteri ni, yang inilah yang bonda cakap tadi, yang bonda mentionkan. Yang kedua ni adalah pocong. Allah, okey. Tapi yang ini bukan sebarang. Yang ini saiznya 6 kali ganda daripada saiz yang selalu orang nampak. Maksudnya? Bayangkan jika dia berdiri, bila dia berdiri, saiz dia, tinggi dia melebihi pokok kekabu yang ada depan rumah dia tu. Okey, Allah. Okey. Dan yang tiga, ini adalah polong lah. Ini memang sangat jahat. Memang susah. Yang ini memang paling susah. Dan satu lagi belaan si suami adalah bonda tak tahu dia ni kategori makhluk apa. Yang ini dia bentuk seperti lelaki, tapi badan dia gempal, muka dia sangat hitam, dan gigi dia putih. Mata dia bila dia macam cakap macam orang minyak, tapi bila dia sengih, mata dan dia punya sengih tu bukan sengih biasa tu, sengih menyeringai. Nampak gigi dia, mata dia putih, dan dia suka berkain pelekat, berbaju singlet putih dan berkemeja, dan dia akan pakai tali pinggang haji. Bonda tak tahulah kategori makhluk apa nama ni. Okey. Dan ini yang ini dia suka mengusik. Dan inilah makhluk-makhluk yang ada dalam rumah tersebut. Yang ada di sekeliling dan ada di rumah tersebut lah. So dalam masa beberapa hampir seminggu lah, boleh cakap senang kata hampir seminggu, sementara tunggu ayah cari orang yang dapat bersihkan rumah tersebut, kami sekeluarga tinggal di rumah atuk. Dan satu hari ayah beritahu, okey, dah dapat. Ada satu hamba Allah ni sanggup membantu untuk pulihkan bersihin rumah tu. Maka kami keluarga berangkutlah barang-barang balik semula ke rumah tu. Tinggallah kat rumah tu. Sementara nak tunggu lagi 2 minggu untuk rumah tu dipulihkan. Sementara 2 minggu tu kami bukan duduk saja. Kami dinasihatkan untuk sentiasa solat, mengaji, baca Yasin dalam rumah tu, untuk sebagai peninding diri lah. Tapi masa mula-mula tinggal kat rumah tu memang seksa lah. Gangguan tu macam biasa, memang banyak gangguan. Dengar orang bercakap, terutamanya semuanya kat mana? Dalam bilik tu dengan bawah rumah. Dengar orang bercakap, dengar orang bergelak, dengar orang tengah berdengkur, tengah malam tidur dengar orang berdengkur, dengar orang berlari, dengar orang tekuk-tekuk. Itu biasa. Okey, sampai satu hari tu bonda waktu malam lah, waktu anda lalu ni kami sejak kami tinggal kat situ, kami kena dinasihatkan untuk tidur bersama-sama lah, jangan tidur berasingan. Jadi kami keluarga ni tidurlah di depan TV. Di bahagian depan ruang utama ni ada 2 bahagian. Satu bahagian untuk letak kursi, kursi biasa lah, meja kopi apa semua, dan satu lagi bahagian TV. Bonda dan adik bonda yang lelaki tidur dekat bahagian yang tempat ada kursi. Yang mak ayah dengan 2 adik bonda, masa tu kami 4 beradik, dan mak ayah tidur dekat bahagian depan TV.
Jadi malam tu bonda tak ingat pukul berapa. Tapi bonda rasa dalam pukul 1 lebih lah. Sebab bonda ada kat rumah ada jam yang jenis bunyi-bunyi. Pukul 1 dia berbunyi, pukul 12 tu dia berbunyi kan. So bonda rasa dah pukul 1 lebih sebab bonda terdengar detingan bunyi jam tu sekali. So tengah tidur-tidur tu, dalam pada bonda tidur tu bonda terdengar orang bercakap. Mula-mula perlahan tau. Lepas makin kuat. Yang bonda ingat dia kata apa. So dalam pada tu sebab bonda tidur, ayah akan letak penghadang tau dekat antara bonda dengan tempat tidur bonda dengan tempat tidur mak ayah lah. Sebab kaki bonda akan berada di kepala. Senang kata kaki bonda akan berada di kepala mak ayah. Dia tak baik lah kan. Ayah letak meja kopi kat situ. So bonda terjaga, bonda jengah dekat, bonda just jengah dekat kaki, bonda tengok dekat tempat tidur. Sebab bentang foto, bentang tilam kecil kan. Tengok mak tak ada. Tengok kanan, adik tengah tidur. Tengok sekali lagi, bonda bangun pelan-pelan, bonda tengok ayah ada 2 adik. Mak ayah mana? Dan bonda pun merangkak jengah pelan-pelan dekat pintu. Bonda nampak dekat tangga dapur, nampak bahu, kepala dengan bahu mak. Mak, apa dia? Bonda pun bangunlah pelan-pelan. Pergi dekat mak tengah duduk kat tangga. Datang kat mak. Bonda cakap dengan mak. Mak, kenapa mak? Kata mak bonda, pandang bonda, mak buat. Mak buat macam tu. Bonda, kenapa? Masa dekat bahagian, masa tu mak bonda memandang ke arah bahagian bilik air yang tempat orang masak-masak tu, dengan kelentang-kelentung kat situ. Buat macam tu. Masa tu masih berbisik tak berani nak cakap kau kat. Bonda bila mak dah berbisik, bonda automatik akan berbisik. Walaupun bonda tak tahu apa-apa. So dalam pada sesungguh-sungguh mak terjengah-jengah tiba-tiba dengar suara ayah. Ya Allah, ayah kata macam tu. Bila dengar suara ayah tu, mak pun bergegas bangun. Bonda pun nampak mak bangun, bonda pun bangun. Lari kejar mak. Mengemang tidur, mengemang. Kejar. Lepas tu mak bonda ni badan dia bisik sikit. So bila dia berdiri dekat tengah pintu tu, bonda terlindung, tak nampak apa yang mak tengah tengok tu. So bonda pun menyelit tengok. Lepas tu bonda nampak ayah. Lepas tu sampai kat pintu mak tanya, "Kenapa bang?" Ayah toleh. Lepas tu ayah bundur sikit ke belakang. Lepas tu ayah tunjuk satu botol tau, botol besar. Kalau tak silap bonda, botol Nescafe. Mak dulu memang suka collect botol-botol kosong untuk recycle, letak garam, letak serbuk kunyit. So beli apa botol, dulu kan orang jual Nescafe kan pakai botol kan, botol kaca tu. So mak letak botol dekat area situ. So bila ayah tunjuk, bonda tak nampak. So bonda menyelit. Masa bonda menyelit tu, bonda macam masa tu otak lambat nak loading tau. Yelah sebab bangun tidur kau lambat loading. Bonda tengok apa benda tu, bonda pun masih dekat. Rupanya dalam botol tu ada gigi palsu tau. Gigi palsu ni jenis yang tahu tak yang cikgu-cikgu buat demo tu. Kan cikgu sekolah rendah suka buat demo cara gosok gigi dengan betul. Tapi gigi ni bukanlah macam gigi tu gigi palsu, tapi dia bukan macam gigi yang kita tengok yang orang prank orang tu ada yang boleh pasang skru berjalan tu, dia melekat berdua ni. Tak, dia dalam keadaan asing-asing, tapi dia letak kedudukan gigi tu atas bawah. Boleh faham tak? Boleh imagine tak? Boleh faham kan? Gigi tu dia letak dalam botol. Gigi bawah dengan gigi atas tu diletakkan dalam kedudukan seolah gigi tu dalam keadaan gigi yang display yang betul lah. Tapi sebenarnya dia tak bersambung pun, cuma dia letak dalam keadaan macam tu. Dan gigi tu tengah terketap. Oh, dia bergerak lah. Dia bergerak macam macam tu. Bonda tak pandai nak bunyikan, tapi macam bergegar. Okay. Bonda pun dengan soalan bodoh, bonda tanya lah ayah,
Ya, ayah pasang skru je ke ya? Lepas tu macam biasalah. Lepas tu bonda cakap, mendapatlah kepala otak kau. Bila ayah nak pasang skru? Lepas tu bonda tengok betul-betul. Memang tak ada skru. Tapi macam mana boleh bergerak kan? Gigi tu bergerak. Getar gigi tu. So bonda macam pelik lah. Bonda pandang mak pandang ayah pandang kita orang. Madah masing-masing pandang satu sama lain. Soalan dalam kepala masing-masing, macam mana gigi tu boleh bergerak dalam botol? Jangan kata gigi tu, dengan botol-botol tu sekali bergerak. Okay. Dengan botol-botol tu sekali, macam mungkin sebab getaran dekat dalam botol tu bergegar, dari botol tu pun sama bergegar. Tu masa ayah tunjuk tu botol tu bergerak, bonda macam nak tengok apa benda tu. Bonda nak dekat tapi tak berani nak pegang. Ayah pun tak kasi nak sentuh botol tu. So bongkok-bongkok lah bonda tengok. Tapi masa tu beranilah sebab ayah ada, mak ada. Tak ada rasa seram sangat kan. Semua rasa pelik lah. Kenapa gigi tu bergerak-gerak macam tu kan. Lepas tu ayah pegang bahu bonda, tolak bonda ke belakang. Ayah buat isyarat suruh bonda ke belakang sikit. So bonda ke belakang, tu dekat mak. Lepas tu ayah pun baca sesuatu. Lepas tu ayah hembus kat botol tu. Ayah bonda buat 3 kali. Lepas tu terus bonda gigi tu slow dia terus berhenti bergerak. Lepas tu ayah kata, ayah ambil botol tu, ayah terus bungkus dengan kain. Lepas tu bonda tak tahu lah apa ayah buat dengan botol tu. Dan cerita tu habis kat situ saja. Itu yang antara yang ekstrim lah. Yang berlaku sepanjang bonda tinggal sebelum rumah tu dipulihkan. Okay. Dan satu lagi boleh kita yang kisah tindik yang okay, masa ini lagi beberapa hari sebelum Pak Haji tu datang untuk mengubat rumah. Okay, masa ni bonda tengah tidur, sama juga bonda tengah tidur. Masa ni ayah tak ada, ayah belum balik lagi. Benda ni mungkin sound bunyi sangat pelik, tapi masa bonda tidur, dalam pada bonda tidur, bonda boleh perasan diri bonda bangun dan bonda nampak diri bonda tengah tidur. Allah. Okay. Mana explain? Tapi faham tak apa maksud bonda? Faham. Ibarat macam yang ruh mendiak jasad, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Tapi bukan mati suri. Mati suri ke? Lebih kurang lah. Lebih kurang lah kot. So bonda nampak diri bonda bangun. Nampak diri bonda bangun. Bonda duduk. Lepas tu bonda nampak mak tengah tidur. Adik 2 orang. Bonda toleh belakang. Lepas tu bonda diri. Bonda siap mengeliat lagi. Bonda toleh nampak adik lelaki bonda tidur atas kursi. Dan bila bonda toleh, bonda terkejut. Aku mimpi ke? Lepas tu dia sepanjang tu dia sepanjang 2 minit 3 minit tu bonda je kat situ. Dan lepas tu tu bonda terdengar suara ramai orang. Ramai sangat tau, macam tapi tak tahu benda putih dia cakap. Ramai nak. Lepas tu bonda pun pergi dekat tingkap. Bonda nampak ada satu budak, ada satu perempuan tua panggil bonda. Dia tak cakap tau, dia duduk kat bawah sebab rumah tu tinggi. Tingkap ni jenis tingkap nako. Tahu tingkap nako tingkap yang cermin slice tu yang kita buka, ada besi tarik untuk buka, tolak ke atas untuk tutup. Tu kita panggil tingkap nako. So buka tingkap nako tu, bonda just buka sikit, bonda nampak ada satu. Bonda tak boleh panggil dia nenek sebab dia tak tua sangat. Bolehlah panggil nenek susah sangat. Banyak masa nak fikir sekarang. Panggil je lah nenek So dia tak cakap. Dia pandang atas. Dia pakai baju kurung. Kain batik dia senting atas buku lali. Rambut dia putih semua. Dia bersanggul. Lepas tu dia pandang ke atas. Dia lambai bonda macam ni. Dia lambai bonda macam seolah-olah panggil turun. Bonda giling kepala. Bonda tak cakap, tak nak. Cuma bonda giling kepala. Lepas tu dia panggil lagi. 2 kali dia buat macam tu. Lepas tu bonda giling kepala lagi. Bonda tak nak. Lepas tu masuk kali kedua, bonda tak nak. Lepas tu dia slow motion tau. Slow motion. Toleh ke sebelah
kanan dia. Kanan dia bermaksud kiri bonda lah. Dia toleh ke kanan slow. Lepas tu dia lurus tangan dia tunjuk. Tangan kiri bukan tangan kanan. Slow dia angkat tangan dia tunjuk. Bonda pun dalam pada tu bonda tengok slow. Dia slow motion, bonda pun slow motion lah. Slow motion bonda sebab bonda tengok tangan dia dulu. Bonda tengok tangan dia angkat. Lepas tu bonda tengok, dia tunjuk. Masa bonda dia tunjuk tu, bonda tengok ramai sangat tau dekat depan pintu tandas tu. Depan pintu tandas tu ada satu bangsal. Bonda lupa nak cerita. Dekat sebelah dapur rumah ni ada satu bangsal. Bangsal ni tak berdinding. Dia cuma kayu, empat tiang kayu, pelantar papan. Dekat tu penuh dengan kayu-kayu api. Itu yang bonda cakap tadi, mungkin tuan rumah tu masak guna kayu api sebab atas tu memang banyak kayu api. Kayu-kayu ranting-ranting tau. Dan atap dia adalah atap nipah. Dan betul-betul sebelah sebelah bangsa tu adalah satu pokok. Bonda rasa pokok bacang. Pokok macang ke, pokok bacang ke, yang macam bacang ke queenie, samalah tu. Besar pemeluknya dua pemeluk dewasa. Memang besar. Tapi bonda tak pernah nampak pokok di berbuah sepanjang bonda tinggal kat situ. Dia tunjuk kat situ. Kat situ ramai sangat orang. Orang semua macam berkerumun tau. Macam ada something dekat situ. Bonda pun jengketkan kaki. Bonda tak nampak. Jadi bonda, sebab dekat tepi tingkap tu adalah kerusi. Jadi bonda panjat kerusi tu. Bonda panjat kerusi tu sebab nak tengok apa yang ada tengah-tengah yang diorang duk kerumun. Diorang kerumun bukan sebarang kerumun Hafiz dengan Arsyad. Diorang kerumun ni macam tangan dia sedang menggapai tau. Macam nak capai sesuatu tapi tak dapat capai. Tapi bonda tengoklah apa yang dia cakap. Dah diri atas kursi tu, bonda ambil keputusan ni kalau bonda pijak dekat kursi satu lagi ni, memang adik bonda terpijak sekali lah sebab dia tidur atas kursi tu. So bonda panjat tempat letak tangan tu, nak tengok lagi, panjat tinggi, nak tengok lagi apa ada yang tengah kumun. Dalam pada tu bonda pandang nenek. Masa tu bonda pandang nenek tu sekali imbas tau. Macam nak tengok apa nenek tu tunjuk. Nenek tu tak bergerak, tangan dia lurus lagi tunjuk dekat situ. So bonda pun angkat, tenggit lagi. Yang bonda terkejut, yang bonda nampak tu adalah, nak sebut ke? Apa tu? Sebut dah lah. Dia boleh pergi pocong yang bonda katakan tadi. Yang pocong tu terbaring, merental, badan dia betul-betul penuh satu bangsal. Bayangkan dia baring, badan dia penuh satu bangsal tu. Bangsal tu tak besar pun. Dia punya hujung bonjot kaki tu betul-betul dah sampai dekat dinding dapur. Dan kepala dia melepasi pokok queenie bacang yang tadi bonda cakap tadi tu. Syukur Alhamdulillah bonda tak nampak dia punya muka. Bonda nampak daripada paras dada sampai ke bawah. Dan bunjut dia dekat atas. Faham. Tapi masa tu bonda tak ada perasaan takut. Cuma macam, apa yang aku nampak ni? Kenapa orang semua nak pegang dia? Bonda macam tu. Bonda masa tu tak ada perasaan takut. Cuma bonda nak tahu kenapa kenapa semua benda tu nak pegang Kenapa ramai sangat nak pegang? Bonda duduk bertenggek kaki dekat situ. Dan tiba-tiba dalam pada bonda tertanya-tanya kenapa, tiba-tiba benda tu bangun. Bangun dia bukan bangun macam kita bangun duduk suruh berdiri. Bangun dia daripada pembaringan terus tegak. Alamak. Okey. Dan bila dia berdiri, bonda tak nampak yang dekat atas. Bonda cuma nampak sampai peha je. Dia taklah besar sangat. Dia tinggi tak adalah macam orang kata giant. Dia cuma tinggi. Dia cuma tinggi. Dan orang yang kat bawah tu seboleh-boleh nak capai dia, nak pegang, tapi tak boleh nak pegang, padahal dekat aja. Dan masa bonda tengok tu, bonda nak mendongak. Bonda ni masa tu tak tahulah kenapa bengap sangat. Nak pergi mendongak, nak tengok. Pergilah nak hulurkan kepala nak tengok
nak tengok, nak anggap apa dekat atas. Sebab bonda nampak dekat sampai kat peha, bahagian peha je. Dan pada bonda nak mendongak tu, benda tu slow turunkan kepala sikit. Tiba-tiba bonda dengar, Kak Long, kau buat apa tu? Terus bonda turun belakang. Lepas tu bonda kata, kenapa aku kat sini? Kenapa aku berdiri? Bonda macam tu. Aku mengigau, mana? Kenapa senyap sini? Mak bonda tanya, kau buat apa tu Kak Long? Berdiri kat situ. Lepas tu bonda macam tertinggi-tinggi. Kenapa bonda diri kat sini? Tak mak, tadi ada kat luar tadi. Kat luar apa dah, tak ada. Mak masa-masa tu mak nak cuba tak nak dengar apa-apa. Mak bonda macam tak nak dengar apa-apa. Mak kata dah tidur. Dah istighfar tidur. Bonda pun macam pelik. Bukan tadi aku nampak diri aku tengah baring ke? Bukan tadi kat luar ada nenek ke? Semua tu macam question mak. Faham. So kita tu tak habis kat situ saja. Okey, esoknya bonda tanya mak. Esok pagilah bonda tanya mak apa yang berlaku. Kenapa? Mak pun tanyalah kenapa. Rupanya masa bonda alami kejadian benda tu, mak pun kena gangguan yang sama. Allah. Masa mak tengah tidur, mak perasan bonda dah tengah tidur. Tapi sebenarnya bonda dah tengah berdiri. Masa itulah. Mak baring dinding, mak membelakangi dinding bilik yang terkunci tu. Tengah mak baring, mak dengar, Oi. Ya. Oi. Mak pun dia. Ya. Oi. Okay. Mak pun slow toleh. Mak toleh, kita toleh, kita tak pandang atas, tapi kita expect keliling. Mak tengok keliling dulu. Tak nampak. Oi. Ni lah. Oi. Lepas tu slow mak pandang bawah, daripada bawah mak tengok atas. Mak punyalah terkejut, tapi mak pun takut tu sampai mak tak boleh nak jerit. Yang bonda kata lelaki hitam legam yang mata putih tengah duduk menyangkung. Boleh imagine tak dia menyangkung dekat palang, sebab rumah ni rumah kampung, tak ada ceiling. Jadi rumah kampung kan tak macam rumah biasa kita dinding bilik kan terus bersambung ke ceiling kan. Betul. Yang ini dia ada ruang tau. Kalau katakan bilik terkunci, kita nak merentas masuk kat dalam pun boleh. Maksudnya orang dewasa nak menyelip pun boleh. Bayangkan dia boleh menyangkung kat situ dengan berkain pelikat, dengan berbaju kot. Dia macam Mamak Naidin tau. Tahu. Cuma dia tak pakai talbus je. Okay. Cuma dia tak pakai talbus je. Dia duduk menyangkung, terkangkang, duduk menyangkung dekat atas palang tu, menyeringai. Mata dia bulat. Dia pandang mak. Oi. Lepas tu dia mengingai. Astagfirullahaladzim. Boleh bayang pula bonda. Allah. Oi. Mak terus tutup mata. Lepas tu dalam pada mak nak baring tu, mak terasa telinga mak kena kuis tau. Macam ada satu kuku jari lah, bukan kuku, jari runcing jolok dalam telinga mak. Oi. Mak beri mak tepis. Sekali agaknya mak rasa marah. Mak tepis, mak terus bangun. Tu yang mak nampak bonda tengah berdiri tenjek duduk kat luar, pandang ke tingkat luar. Dan rupanya ayah ada dekat bawah rumah. Sebab ayah nampak makhluk yang belaan rasa bonda tadi, yang si isteri tengah berlari sambil rukuk keliling rumah. Punya laju ayah kata. Sebab ayah parking motor bawah rumah. Ayah bonda ni hati kering. So dia kejar, dia nak tengok benda tu. Suk. Tahu dia dah lalu kat sini. Ayah pergi kat sebelah sana. Dia lari kat sebelah sini. Ayah kata, wah, kau laju, bapak laju, kau pergi lari. Ayah kata macam tu. Ayah bonda ni memang susah nak cerita, tapi kalau dia cerita tu memang betul lah.
Dia, ayah-ayah ni dia mana nak takutkan anak kan, dia memang tak suka cerita. Ayah nampak yang benda tu berlari dalam kedudukan yang merukuk. Dia dalam keadaan rukuk betul 90 darjah, tangan rapat kiri kanan, dia berlari keliling rumah. Itu adalah antara gangguan lah yang sepanjang kami tinggal dekat masa mula-mula rumah tu sebelum dipulihkan. Okey. Lepas ni bonda cerita tentang semasa lah. Bonda rap semua sekali lah satu hari ni, sebab nak cerita banyak, memang banyak. Bonda pilih beberapa cerita yang aktif bagi bonda rap satu hari untuk kisah rumah seram ni. Okey. Oh. Dia orang kata yang yelah 6 saka yang abang nak 6 saka yang dibeli oleh orang kata sepasang suami isteri kan. Ini pun kita pun tak boleh nak orang kata mengaibkan ni, sebabkan ialah kepercayaan orang dulu kan, membela ni semua. Tapi saya nak tanya kat bonda lah kan, masih tertanya-tanya ketinggian pocong tu dia melepasi rumah lah. Ya, bonda sendiri nampak. Tapi bonda nampak 2 kali. Pertama masa bonda nak balik. Okey, untuk pengetahuan Santai Chill dan penonton Santai Chill, jiran-jiran yang berada berdekatan, baik tepi, baik belakang, tepi kiri kanan okey, yang kiri, yang belah kanan kalau menghadap rumah, yang kanan tingkap rumah orang, tingkap tepi rumah orang kanan, kalau belah kiri tingkap belakang rumah orang, tingkap belakang rumah lah orang sebelah kiri, belakang tingkap kiri dapur rumah orang tu berdepan dengan dapur kiri belakang rumah sewa ni. Dan rumah yang atas sikit, rumah tepi, buka tingkap akan nampak rumah sewa ni. Dan kesemua rumah ni tak pernah buka tingkap sepanjang diorang tinggal kat situ. Maksudnya sepasang suami isteri ni diorang tak pernah buka tingkap? Tak pernah buka tingkap. Okey, faham. Tak pernah buka tingkap. Okey, lagi satu pun dan maaf dan masa tu bonda nak turun, masa tu belum dibenarkan lah tinggal kat situ. Dah bonda dah masa tu proses tinggal rumah kat situ. Bonda nak balik rumah atuk, bonda daripada rumah sepupu bonda. Kami ni tinggal rapat-rapat tau. Bonda dengan atuk semua tinggal rapat-rapat. Cuma nama jalan berbeza. So masa nak turun tu ada 3 sempang. Sempang ke kiri akan lalu depan rumah sewa yang bonda tinggal. Sempang ke kanan shortcut akan sampai ke rumah atuk. So bonda nak ke shortcut ikut jalan lain ke rumah atuk sebab bonda tak ke sini. Bonda nampak benda tu berdiri. Pokok kekabu kan tinggi kan? Ya. Pokok kekabu kan tinggi. Dan pokok kekabu ni dia punya tinggi melepasi tiang elektrik. Dan bila benda tu berdiri, dia punya bunjut melepasi hujung pokok kekabu tu. Ni dah macam hantu galah juga. Tinggi juga. Bukan. Hantu galah lain. Hantu galah dia nampak kaki tiang 2. Itu pun ada cerita juga. Bonda pernah ada cerita, ada pengalaman juga kat situ. Nampak kaki 2. Yang ni tak, memang nampak sedikit. Cuma bezanya dia tak tunjuk muka. Dia bungkus betul-betul. Bungkus memang betul-betul. Macam orang kata tu buat wudu apa semua tu kan, nak santau, nak buat orang. Macam itulah keadaan dia. Memang bungkus, tak nampak muka, tak nampak apa. Tapi yang pelik dia kain dia bersih putih. Jadi bonda nak tanya sikit lah. Kan ada dapatkan rawatan perubatan daripada orang-orang kenalan kan. Selepas tu bilik tu boleh dibuka ataupun still berkunci? Memang tak dibenarkan buka langsung. Okey. Masa proses tu nanti lepas ni bonda akan ceritakan lepas ni.
Masa rumah tu nak bersihkan, kami dapat tahulah sebab nak bersihkan rumah ni bukan macam dalam drama-drama. 1 hari 2 hari tangkap masuk botol, suruh buang, nyah kau dari sini. Oh, rumah tu okey. Tak, dia akan ambil masa. Masa proses rumah tu dibersihkan, dah dapat tahu puncanya dekat situ, kami dipaksa, bukan dipaksa, kami terpaksa. Tapi kami kena cari jugalah, masa tu tak ada kontak anak tuan rumah. Tapi tadi nak tak nak, kami terpaksa pecahkan untuk dapat tahu apa yang ada dalam rumah tu, apa yang ada dalam bilik tu, dan segalanya berpunca dalam, bukan berpunca, segalanya yang ada, sumbernya ada dalam bilik. Okey. Allah Akbar dah. Berat. Berat betul. Berat mendengar, berat lagi yang mengalaminya. Ada apa yang bonda cerita tu, saya boleh bayangkan kan, 6 saka kat rumah tu mesti macam gangguan. Itu baru bonda cerita gangguan besar. Kan. Ini yang diceritakan, yang tak diceritakan lagi mesti kau kata lagi macam-macam kan. Betul lah. Yang tak diceritakan tu, pertama sebab melibatkan ada beberapa pihak. Yang kedua, yang bonda cakap tadilah, bonda dapat tak tahulah nak anggap betul ke tidak, tapi bangun tu memang tercungap-cungap lah. Sebab dalam mimpi tu melibatkan Syuk dengan Hafiz. Walaupun dia, macam bonda cakap tadi, walaupun dia sekadar mimpi, bonda lebih suka ambil langkah berjaga-jaga, betul. demi untuk kebaikan semua. Sebab mimpi tu agak pelik sikit, dan bonda rasa baik tak payah cerita lah. Sebab yang muncul dalam mimpi bonda tu adalah yang gegasi tu. Yalah. Yang gegasi tu, sebab bayangkan 30 tahun bonda tak pernah mimpi pun benda tu, tiba-tiba malam tu dia datang dan dia berada di belakang Syuk dengan Hafiz. Baiklah, dia kata Allahu Akbar, baik aku cerita lah. Betul tu. Sekarang kan saya Syuk Aisyah ni kami ni pula dah nak buat video Allahu Akbar. Betul lah. Na'udzubillah min zalik. Tak adalah, tak ada, insya-Allah tak ada apa. Insya-Allah tak ada apa. Okey nasihat pada bonda sendirilah kepada penonton-penonton Santai Chill. Okey, bonda untuk semua penonton, subscriber, follower, baik haters sekalipun, untuk Santai Chill, bonda tak nak cakap sebagaimana yang lain cakap lah. Sebab kita dah selalu dengar jangan terlalu berani, jangan terlalu takut, semua dah tahu. Bonda cuma nak sebagai orang yang berkongsi cerita, dan pada masa yang sama bonda adalah juga followers, subscribers untuk Santai Chill yang selalu follow dan nantikan video daripada Santai Chill. Walaupun berpeluh juga nak tunggu, tapi bonda faham keadaan PKP ni. Okey. Jadi bonda cuma nak, bonda bukanlah orang yang layak untuk menasihat, tapi sebagai orang yang lebih berusia, bonda nak mengajak semua komuniti, jemaah Santai subscribers Santai Chill, kita wujudkan satu komuniti yang sihat. InsyaAllah. Komuniti yang sihat, maksudnya kat sini orang yang berkongsi ni banyak jenis. Betul. Sama ada yang suka bercerita, memang suka bercerita, suka berkongsi. Betul. Ada yang suka mendengar. Dan ada juga mereka yang tak ada tempat untuk bercerita. Tak ada tempat kat sini. Kalau nak cerita, contoh bonda nak cerita dengan dia, bonda tahu orang ni kalau aku cerita mesti tak percaya benda ni. Jadi dia tak ada tempat cerita. Bila dapat dijemput dengan Santai Chill, dia rasa seronok untuk bercerita. Maksudnya ada orang nak mendengar cerita dia, ada orang nak mendengar pengalaman dia. Orang lain tak percaya, tak apa, Santai Chill percaya.
Santai Chi sanggup nak dengar. Jadi dia rasa apa yang tersimpan, rahsia apa yang tersimpan, pengalaman apa yang tersimpan dia dapat kongsi. Dan yang satunya ni, yang ni orang yang tak anaknya, macam orang yang kena sihir. Salah satunya adalah bonda juga sendiri, Irfan, Sam yang kena sihir. Mereka tak ada tempat untuk mengadu. Mereka tak ada tempat untuk bercerita, melainkan Allah. Tapi dengan bercerita dengan melalui Santai Chi, boleh katakan separuh daripada beban mereka yang mereka simpan. Sebab orang yang hijab ni terbuka ni, dia bukan orang kata tu, orang sebut kelebihan. Bonda tak setuju kelebihan hijab mata terbuka tu bukan kelebihan. Itu adalah ujian daripada Allah. Alam gaib tu nyata. Siapa kita untuk nak menidakkannya? Kan? Semuanya kun fayakun. Kalau Allah kata jadi, maka jadi lah. Betul. Jadi dengan melalui Santai Chi, mereka separuh daripada beban mereka dapat dilepaskan dengan bercerita. Jadi kita ni follower, subscriber Santai Chi tak dapat pun bantu apa dengan berdoa. Bayangkan dalam 100 katakan 100-200 yang komen. Dan yang tak komen, ada berapa puluh subscribers Santai Chi yang mengikut. Mana tahu salah dalam pada banyak-banyak doa tu, semoga Allah pemudahkan. Satu doa Allah angkat, Allah makbulkan. Jadi pahala Santai Chi, pahala mereka yang mendengar, pahala mereka yang mendoakan tu dapat membantu mereka yang berkongsi. Jadi yang haters ni tak dengar, tak apa. Pahala mereka dapat pergi ke Santai Chi, pahala mereka dapat pergi kepada orang yang bercerita. Sebab mereka yang berkongsi ni bonda fokuskan kepada yang disihir, yang berkongsi yang masalah yang disihir ni, mereka adalah golongan tak anaya. Jadi kita wujudkan satu komuniti yang sihat. Bonda nasihatkan diri bonda sendiri, wujudkan satu komuniti yang sihat, wujudkan satu suasana yang sihat. Kita doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik ni kita, bila orang tengok doa yang baik-baik, lagi ramai yang suka menonton Santai Chi, lagi banyak lagi orang akan berkongsi, lagi banyak konten untuk Santai Chi. Kongsikan kepada semua. Kalau masing-masing cakap yang tak senonoh, cakap yang bukan-bukan, entah betul buat cerita lah, apalah ini, orang takut nak berkongsi. Bila orang takut nak berkongsi, Santai Chi kekurangan konten, orang juga yang susah. Jadi kita sama-sama wujudkan satu komuniti yang sihat. Macam bodoh yang katakan tadi, alam gaib tu nyata. Siapa kita untuk menidakkannya, kun fayakun, semuanya atas urusan Allah. Kalau Allah berkendakkan jadi, maka jadilah. Kalau tak nampak, tak nampak lah. Kalau tak nampak, janganlah cari naas untuk nampak. Sebab benda ni melibatkan iman, melibatkan emosi, melibatkan mental. Kalau tak tahan, itu yang akan memudaratkan diri sendiri, dan bukan saja diri sendiri, malah orang di sini. Adalah buat macam ni. Satu nasihat yang panjang lah daripada seorang bonda ataupun seorang ibu kepada kita kan. Nasihat kepada anda semua yang melihat video ni kan. Syed, kau ada nasihat ke apa? Sebab dengar nasihat bonda ni aku rasa macam sayup je. Aku rasa dah legap ada nasihat. So sebagai seorang yang ada pengalaman kan, daripada pengalaman selama hampir berapa tahun daripada kecil kan, dah mengalami perkara-perkara macam ni kan. So agak lengkap lah sebenarnya nasihat dia untuk kita semua. Itulah. So macam aku sendiri pun, aku tak ada apa nak nasihat. Just kita sebagai penonton mendengar ni, daripada kisah-kisah seram yang disampaikan kepada korang semua ni, bukanlah kita untuk mengajar korang untuk taksub atau tak. Just kita dengar, sebab setiap cerita yang disampaikan ada pengajaran dan iktibar yang kita boleh ambil. So kita sendiri menilai dengan sudut yang positif. Jangan kita, kalau macam aku pernah sendiri cakap kat korang semua, ilmu yang jahat tu pun kalau kita pandang dari sudut positif, baik, kita akan dapat. Tak bermakna kita, contohnya kita ambil ilmu jahat tu, contoh kita belajar mencuri, tapi kita mencuri, itu dah jadi jahat. Kita just ambil tahu, maksudnya ini salah ni, benda tu jahat, tapi kita ambil tahu kan. Tapi just ambil sebagai iktibar, jangan buat benda ni. Ya betul. Itu sebagai orang kata benda yang ilmu ni cabang ni luas. So kita berfikiran positif lah, ambil yang benda ni, mana yang buruk kita jadikan sepadan, yang baik kita jadikan tauladan. Dan kepada korang semua yang melihat cerita-cerita video Santai Chi ni kan,
kita lah sama-sama lah berdoa kepada mereka-mereka, termasuk bonda sendiri yang cerita yang dua pasangan ni membela saka. Yes, kita tahu dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah SWT, tapi tak salah untuk kita sedekahkan Al-Fatihah, semoga ruh mereka dicuri rahmat. InsyaAllah. Sebab kita tak tahu pengakhiran kita macam mana, kita tak tahu kita boleh tempat dekat mana. Jangan menghukum kita sebagai manusia. Teruskan amal soleh, teruslah berdakwah hingga ke akhir kiamat. Betul. Aku pula dia Ustaz. Okey lah, sampai di sini saja. Okay, macam biasa kalau korang ada apa-apa korang nak komen, kau boleh komen dekat bawah, and then jangan lupa like, share dan subscribe juga. Okay. Kalau korang ada kisah apa? Dah ada? Hello? Hello. Hello. Terputus. Okay. Kejap kejap mula. Okay. Apa? Super sticker. Okay, kepada korang semua selepas ini kan, kita orang ada super sticker kan. Kalau korang mana-mana nak bagi stiker-stiker kepada kita orang, korang boleh join live premiere nanti. Korang boleh bagi stiker dekat Santai Chill. Dan kepada korang yang berminat kisah bonda untuk dapatkan part tu, korang boleh komen kat bawah. InsyaAllah kita orang akan contact bonda untuk kisah yang lain. So seperti biasa, jumpalah kisah-kisah seram di video-video akan datang. Bye-bye.